Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini kita memandu Volkswagen Tiguan 2.0 TSI All Space 4Motion. Panjang nama dia ni. Jadi anda semua mungkin tahu bahawa Volkswagen baru saja memperkenalkan Tiguan All Space. Jadi Tiguan All Space ni beza dia dengan Tiguan biasa yang kita pernah review sebelum ni. Boleh tengok kat sini. Ialah dia mempunyai 7 tempat duduk. Jadi dengan 7 tempat duduk ni menjadikan ianya mungkin lebih praktikal kepada ramai pembeli-pembeli di Malaysia lah. Dan ada dua pilihan, iaitu 1.4 TSI dan 2.0 TSI. Variant yang 2.0 TSI ni dia datang dengan all 4Motion, iaitu sistem pacuan semua roda lah. Jadi sistem pacuan semua roda ni ramai juga orang yang rasakan mungkin tak perlu, kerana orang kata bukannya nak pergi off-road sangat pun kan. Tapi sebenarnya sistem pacuan 4 roda ni bukannya untuk off-road. Kebanyakan sistem pacuan 4 roda sekarang ditala untuk kegunaan atas jalan raya. Sama juga dengan sistem 4Motion Tiguan 2.0 TSI ni. Jadi hari ni kita nak tengok sama ada sistem pacuan 4Motion ni mendatangkan kesan yang banyak pada karakter Tiguan ni, dan sama ada berbaloi ke kita nak bayar lebih untuk dapatkan enjin 2.0 TSI dan sistem 4Motion. Antara perbezaan utama antara Tiguan 1.4 All Space dan juga Tiguan 2.0 All Space ni lah di Malaysia lah. Di Malaysia yang 1.4 tu datang dalam trim Highline, tetapi untuk yang 2.0 TSI ni datang dalam trim R-Line. Jadi trim R-Line ni tentulah ada perbezaan sedikit di bahagian luar, terutamanya untuk bahagian bumper, front spoiler tu ada fog lamp, side seal berbeza, juga datang dengan rim 19 inci dan tayar pun besar juga 255/45. So dari segi luaran memang nampak perbezaan lah. Antara yang paling jelas ialah kalau nak tengok lah, kalau kita tak pandai sangat tengok dia punya badging ke, trim dia ke, seal ke, nampak dia punya side mirror ni ada warna kelabu. Di bahagian belakang ni pula kita nampak lampu rear lights yang LED, dan juga dia ada macam 3D punya finishing kat dalam ni, ada macam corak-corak, dan of course bumper bawah tu berbeza, dia ada macam diffuser kind of look, dan juga big tailpipe punya finish, dan badge 4Motion, dan juga power tailgate. Jadi antara benda yang saya sukalah tentang Tiguan ni secara keseluruhannya ialah yang mempunyai ciri-ciri penggunaan praktikal yang banyak jugalah kat belakang, bahagian belakang, termasuklah tempat simpan tonneau cover. Jadi tonneau cover kita boleh simpan kat bawah ni, dan masih lagi ada ruang untuk meletakkan barang-barang di sini. Of course compromise sikit lah pasal ni naik tinggi sikit tapi apapun ini bagus, kerana kadang-kadang tonneau cover tu kita tak tahu nak letak kat mana. Dan juga dia ada ni, ini adalah dia punya release untuk second row of seat, saya boleh tarik dan second row of seat akan turun, dan ini memudahkan lagi kita untuk mengangkat barang-barang yang lebih besar. So Volkswagen memang terkenal lah dengan benda-benda practicality macam ni. Termasuklah ada eyelet untuk pasang apa nama orang panggil cargo net. Jadi cargo net tu boleh pasang di sini, dan depan juga ada eyelet, so barang-barang kita boleh disimpan di belakang tanpa bergerak kalau kita tak nak bukan di dalam kotak lah. Jadi perbezaan utama kabin kereta ni ialah dia punya meter cluster ni fully digital lah. Jadi bila fully digital boleh pun memaparkan pelbagai maklumat lah. Seperti biasa kereta Jerman tak ada adaptive cruise control, tapi ada cruise control biasa. Di bahagian tengah ni pula kita nampak bahawa mendapat skrin yang paling besar sekali yang Volkswagen tawarkan. Selain daripada tu kita juga dapat 3 zone climate control. Di bahagian depan ni kita boleh kawal suhu kiri dan kanan. Di bahagian belakang juga ada independent control untuk temperature. So orang belakang pun boleh mendapat keselesaan yang bagus lah. Cuma kereta ni dia 7-seater jadi bila 7-seater tu selalunya untuk orang belakang, saya dapatilah untuk kereta ni kena pasang aircon kuat sikit dan tolak ke atas supaya dia dapat maximum airflow ke belakang. Kalau kita tidak kuatkan aircon ataupun kita tak pre-cool the car, orang belakang akan komplain sikit lah. Saya dapati minimum kena 3 lampu lah kat sini, kelajuan ke nombor 3, barulah orang belakang berasa. Tapi kalau mula-mula masuk kereta tu tengah panas, kena tekan max AC lah. Jadi max AC ni satu ciri yang bagus, fungsi yang bagus pasal kita ni kat negeri panas. Jadi kat negeri panas ni memang kadang-kadang kita nak kena max AC, nak bagi dia sejuk cepat lah. Dan ini satu function yang bagus. Bawah ni ada satu auxiliary jack
2 USB dan satu 12 volt punya outlet, dan ada ruang tempat letak telefon lah saya kira untuk mengecharge. Jadi kalau awak pakai phone besar sikit agak susah. Kalau phone bersaiz biasa boleh masuk sini. Sini kita lihat dia punya gear lever. Ini special untuk 4Motion punya, ada stiker 4Motion di sini, dan juga sebab dia ada 4Motion dia ada mode lah. Jadi ada mode salji, mode lebuh raya, mode bukit, dan juga mode bintang. Dan of course pakai electronic park brake dan ada auto hold function. Sini dia ada stop start function lah. So kita boleh tekan kalau tak nak. Kat bahagian tengah ni kita tengok ada lagi ruang simpan barang yang agak besar. Sekarang saya tengah charge kamera. Jadi sini agak besar lah tempat ruang barang ni. Bila basah tu macam-macam boleh masuk lah ni. Barang-barang saya kumpul kat dalam ni. Dan kalau kita semak, dia tutup, dia nampak kemas sikit. Dan dia punya cup holder ni bagus sebab dia sorok simpan lah kalau kita tak nak pakai. Jadi satu ruang yang besar. Bila kita nak pakai, kita tekan, dia keluar. Jadi ini akan banyak membantu lah kalau kita nak menggunakan ruang ni, bukan untuk cup holder. Dan juga sebab sistem dia ialah dia ada kepit ni, kepit ketam ni. Jadi daripada tin kecil sampai ke botol yang bersaiz 1 liter pun boleh dipegang di sini. Jadi ini dia punya armrest campur dengan center console. Tak ada apa sangat, tak besar sangat, tak kecil sangat, boleh lah. Satu lagi ciri yang memang sama antara R-Line ke Elegance, Highline ke, inilah tempat simpan cermin mata. Ada 4. Di belakang ada 2, 1, 2, dan depan ada 2. Semua orang boleh simpan spek mata. Saya pun tak faham kenapa. Jadi dia punya kerusi ni, headrest dia ni agak unik sikit lah. Unik dari segi mewah lah saya kira. Dia punya larasan untuk pergerakan headrest ni boleh depan dan ke belakang. Ini satu ciri yang sangat penting pada saya lah, saya rasa. Sebab jarak ni menentukan sama ada kita boleh suffer whiplash ataupun tidak. Dan bila kita boleh bawa dia ke depan, kurang sikit lah risiko whiplash sebab kita punya kepala tak sempat bergerak laju, dah kena tangkap dengan head restraint. Jangan lupa ini bukan head rest. Rest tu ialah pendek untuk restrain. Dia bukan rest untuk rehatkan kepala, tapi untuk head restraint. Dan satu lagi kelebihan dia ialah bila kita nak baring, kalau kita nak tolak tu ke depan, dia macam bantal sikit lah, lebih selesa berbanding dengan kalau dia jauh gini kan. So ini dia punya kelebihan yang saya rasa agak besar juga dari segi keselesaan. Seat belakang boleh laraskan jarak dia. Kita dah cuba masa ada Tiguan 1.4, boleh nampak ruang belakang memang tak ada isu sangat. So yang ini pun tak ada isu lah. Cuma bahagian barisan ketiga tu, kalau awak duduk kat belakang memang agak sempit sikit. Awak kena minta talian hayat dengan orang barisan kedua untuk tolak sikit kursi dia ke depan supaya awak tak ada rasa cramp kat belakang lah. Untuk kursi belakang tu saya sampai budak-budak umur 12 tahun boleh lagi lah, besar pada tu agak sendat sikit untuk mereka. Dan sudah tentu akan banyak rumutan. Di bawah bonnet Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion all-wheel drive ni ialah enjin 2 liter yang menjana 220 PS dan 350 Nm torque. Jadi dia punya angka kuasa tu pun agak besar juga sebenarnya, 220 PS. Tetapi yang lebih penting ialah angka torque 350 Newton. Dan 350 Newton ni memang cukup untuk kebanyakan keadaan lah. Di mana kita tengok bila kita memandu pada jalan yang berselekoh pun sentiasa ada power. Dan terutama sekali ini dibantu oleh kotak gear DSG lah. Kali ini datang dengan 7 kelajuan dan memang kekal sebagai salah satu kotak gear yang paling sedap dipandu lah untuk apa jenis kenderaan. Dan kali ini dengan sistem 4Motion all-wheel drive, ini banyak membantu sangat-sangat dari segi traction dan kestabilan kereta, terutamanya apabila kita memandu dalam hujan di jalan yang berselekoh. Memang berasa dia memang kekal dengan dia punya cengkaman walaupun dalam keadaan yang sukar. Dan of course dia ada juga dynamic chassis control lah yang boleh membantu kita menjadikan kereta ni lebih stabil lagi, terutamanya kerana ia mengubah kekerasan ataupun the damper setting. So all in all, this package in the R-Line is memang yang terbaik sekali yang ia boleh dapat dalam Tiguan di Malaysia.
bila saya tengok kereta ni 2.0 TSI dengan ada 4Motion lagi, saya dah agak kereta ni memang untuk pemandu-pemandu yang agresif lah, atau mereka yang suka memandu dengan bertenaga. Jadi saya pun bawa dia naik ke Genting. Kalau awak nak tengok video naik Genting, ada link kat atas ni, awak boleh pasang lah, nak tengok link tersebut. Jadi semasa pemanduan kita di laluan yang selekoh lah, naik Genting, kemudian turun balik ke Ulu Yam, memang kita dapati berbeza sangat karakter antara Tiguan Highline dengan Tiguan 4Motion, di mana yang Highline tu disebabkan ianya front wheel drive, memang cepat understeer, dan dalam selekoh kita tak boleh nak push dia very hard lah, terutama kalau jalan licin. Jadi bila kita bawa R-Line memang sangat berbeza, the whole thing just hunkers down, dia macam mencengkam jalanan begitu bagus. Cuma dengan karakter all-wheel drive lah, sama lah, kereta mana-mana pun all-wheel drive, dia memang akan ada sikit macam perlahan respon dia, jadi dia turn in tak sebegitu tangkas seperti kereta rear-wheel drive. Cuma yang bagusnya, dia bila dia masuk corner tu, kita kena masuk corner at the right speed atau slightly slower, lepas tu kita boleh power out dengan cepat, dan bila kita boleh power out dengan cepat, kita mempunyai lebih kawalan dalam selekoh, dan ini memberikan kita lebih keyakinan. Di samping itu, bila kita boleh power out cepat, maksudnya kita boleh juga keluar dari selekoh dengan kelajuan yang lebih tinggi, dan ini akan membantulah kalau kita nak berasa seronok bila memandu. Dan cuma bila disebabkan dia punya sistem all-wheel drive, mungkin kita kena brake lambat sikit lah. That's why kita tak apa boleh brake lambat sikit lah sistem all drive, masuk trail braking into the corner sikit, tapi pastikan kelajuan yang kita capai untuk masuk corner tu ialah kelajuan yang betul, jangan terlalu tinggi lah dia punya kelajuan dia, sebab kereta ni dia punya response steering tu agak perlahan, dan kita memerlukan slip trail braking untuk membuatkan echo the kick out, dan boleh kita power out early. Selain daripada handling ataupun power yang sedap, power delivery of course very nice, it's a TSI engine, dan gear change dia sedap, so kita main sedap lah, memang layan sedap. Selain daripada tu, dia punya ride quality juga cukup impresif. Jadi selain daripada naik ke Genting, ni sekarang tengah turun jalan Ulu Yam, kita juga bawa dia pergi ke Sungai Besar lah, untuk ambil gambar sunset sikit kat sana. Dan apa yang saya dapati ialah, itulah jalan lebuh raya daripada Lata tu, daripada Kuala Selangor sampai ke Sungai Besar, ataupun the East Coast Highway tu, West Coast Highway tu, the Coastal Road tu, memang jalan dia tak cantik kan, tengah construction lagi pun, kebanyakan tempat, dan banyak jalan yang tak rata lah, terutama bila ada macam jembatan kecil, memang melambung Jadi kereta ni dia steady, walaupun pada kelajuan tinggi dia tak crash, suspension dia, dan cukup selesa untuk kita memandu dengan agak laju lah. Dan of course bila dia ada all-wheel drive, kita berasa lebih stabil, walaupun dalam keadaan jalan lembab pun masih lagi berasa stabil. So itu memang sedap lah kita bawa kereta ni, dan penumpang-penumpang pun tak ada yang komplain. Pasal ada saya punya anak seorang, dia memang cepat rasa mabuk dalam kereta, dan dia pun tak komplain kali ni. So saya rasa impress jugalah dengan kereta ni. Cuma engine 2.0 TSI ni, dia memang suka rev, dan kat situlah kelebihan dia, dan kat situ jugalah dia punya masalah. Bukan masalah apa, masalahnya minyak cepat habis. Kalau kata naik ke Genting, biasanya kalau kita isi RM20 tu, kita boleh naik dan turun lah. Tapi ni RM20, saya daripada PJ naik ke Genting, dah habis dah. Duit yang tadi tu dah habis dah, dan dah turun balik dah kepada 2 bar. So memang bila kita pandu tu memang sedap, tapi sedap tu berbayar lah, dia tak ada free. There's nothing free in life, no such thing as a free lunch. So itu jugalah kelebihan dia, sebab bila kita bawa relax-relax, memang dia sangat menjimatkan. Jadi secara amnya saya boleh katakan ini kereta yang boleh mengimbangi keperluan keluarga, dan juga keperluan si ayah yang nakkan kereta yang sedap sikit dibawa, dan juga keperluan mak yang mungkin nak kereta yang tinggi sikit, kerana dia orang perempuan suka kereta yang tinggi sikit, kerana rasa lebih selamat. Saya ada seorang kawan, dia baru saja tukar SUV lagi. Saya tanya dia, kenapa you pilih SUV dan tak pilih kereta, pasal kereta lagi sedap? Dia kata pilih SUV ni sebab dia tinggi, dan bila tinggi tu orang susah nampak ke dalam kereta kita.
Jadi kalau nak meragut dia orang susah sikit nak nampak lah apa barang kita ada dalam kereta. Kalau naik kereta biasa tu rendah, dia orang atas motor dia orang nampak. Saya tengah menggagau ni sebab saya tengah duk tarik lever untuk turunkan seat belakang tu. Saya dah tarik kuat dah tapi tak mau turun. Saya ingat kenapa rupanya memang dia punya daya yang diperlukan tu sangat tinggi baru boleh dia lepas. Saya takut patah tu pasal saya tak berani nak tarik sampai habis. Tu tengok saya suruh anak saya try semua. Dia ingatkan it's just for show, kata dia. Takkan lah just for show kan. Bila saya check dengan Volkswagen memang betul kena tarik dengan sangat kuat baru dia boleh turun. Kalau awak punya kereta cubalah tarik dengan kuat-kuat, dia akan turun. Okey, misteri lah. Saya tak tahu ni apa benda. Ni saya kena carilah ni apa benda, release apa ni. Terus sekarang saya tak tahu ni apa. Jadi sebagai kesimpulan saya rasa Volkswagen Tiguan R-Space, All-Space R-Line ni dengan 4Motion dan engine 2.0 TSI ni merupakan satu kereta yang ditawarkan khas untuk mereka-mereka yang suka memandu secara bertenaga lah. Jadi dari situ kita boleh bagi beberapa pointers ataupun skor dia. Beginilah mereka bentuk Tiguan R-Line ni pada saya ianya evergreen. Tak terlalu menjonjol ataupun menjolok mata, memang nampak kemas dan nampak anggun. So saya bagi dia 7/10. Dari segi practicality cabin, cabin memang Volkswagen Tiguan R-Line ni all space ni sangat praktikal. Saya boleh bagi dia 7.5/10. 7.5 sebab seat belakangnya agak sempit sikit lah. Saya boleh bagi 8 dah tadi. Dan juga dari segi kemasan bahan atau penggunaan bahan dalam kabin, yang itu memang menang lah dekat R-Line ni pasal memang semua permukaan rasa mewah dan seluruh kabin tu rasa senyap bila kita pandu. Dia punya road noise, wind noise semua sangat terkawal. Di mana kereta ni betul-betul cemerlang ialah dari segi pemanduan lah. Saya rasa tanpa segan silu saya boleh bagi dia 8 atau 8/10. Dan dari segi nilai kepada wang anda, ini agak sukar sikit kita nak sebut kerana harga dia boleh mengatasi RM200,000. Akhirnya kira kalau nak main harga ni lebih kurang sama dengan Toyota RAV4. Tapi RAV4 datang full spec cuma dia tak ada all wheel drive dan dia pun bawah pada RM200,000. Pesaing yang lebih kurang harga ni ataupun 200 lebih, Volkswagen Mazda CX-8 diesel. Tapi CX-8 diesel tu saya rasa jauh jugalah meninggalkan ni dari segi size dan juga fuel economy. Dan kedua-dua kereta tadi pesaing daripada Jepun tu datang dengan adaptive cruise control. Of course kita boleh juga tengok Hyundai Santa Fe lah kalau awak suka ke arah itu. Jadi saya bagi saya lah tentang nilai untuk wang anda tu saya boleh bagi dia 7/10 lah. Pasal kepuasan pemanduan tu sangat bagus lah untuk sebuah SUV. Okey, sampai situ saja video kita kali ini. Kalau awak dah tengok sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Tekan butang like, kongsi dengan kawan-kawan. Kalau dah subscribe, terima kasih. Kalau belum subscribe, tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.